Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. 3 cara untuk mendapat hati yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni saya akan kongsikan 3 cara yang pernah saya lakukan untuk mendapat ketenangan di dalam hati. Jadi ini ialah live share daripada pengalaman saya sendiri. Jadi kita mulakan dengan perkara yang pertama. Di dalam surah Nuh disebutkan, dalam surah Nuh surah ke-71 ayat 10 hingga 12, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dengan cara beristighfar. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Jadi dalam surah ni, dia meminta kita sebagai manusia ni untuk beristighfar. Letak tangan di dada dan istighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi dengan semudah istighfar ni, Allah dah janjikan dengan 5 perkara seperti yang tertulis di dalam surah Nuh. Okey. Jadi perkara ni nampak sangat senang tapi susah untuk dilakukan. Jadi dengan beristighfar, pelbagai kelebihan Allah telah bagi untuk supaya kita dapat menenangkan hati kita. Okey, siapa yang bersama dengan kita sekarang ni? Say hi. Boleh tak kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita? Jadi itu ialah tips saya yang pertama. Macam mana nak dapatkan ketenangan hati dengan istighfar. Ianya sangat mudah dilakukan, tetapi lakukanlah dengan ikhlas. Okey? Siapa yang ada bersama kita pun boleh komen, nak tengok siapa yang ada. Perkara yang kedua yang boleh kita lakukan sebagai manusia untuk mendapat ketenangan hati, Rozalita Abdul Talib. Oh, macam kenal. Hai Rozalita. Untuk mendapatkan ketenangan hati sebenarnya taklah susah mana. Perkara yang kedua yang boleh kita lakukan ialah dengan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan berselawat juga kita dapat menenangkan hati kita sendiri, di mana bila dengan berselawat ni banyak benda akan jadi mudah. Banyak benda yang akan menjadi ringan, akan menjadi ringkas di dalam hidup kita. Jadi di dalam semasa kita berselawat ni sebenarnya, bila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan berselawat 10 kali ke atas kita. Jadi dengan kita melakukan selawat di dalam nafas kita sehari-harian, kita akan dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkan segala urusan. Jadi bila urusan seharian kita senang, maka daripada situlah hati kita akan tenang di dalam kehidupan kita. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, Tuan Fahdi Ghazali berkirim salam kepada anda yang mendengar live ini. Okey. Dan tips yang ketiga saya nak kongsikan, bagaimana untuk mendapat ketenangan hati ialah melalui kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam kalimah ni telah dikatakan bahawa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah semata-mata. Jadi kalau kita fahamkan sebenar-benar kalimah tiada daya dan upaya ni, bermaksudnya kita ni lemah. Jadi bila kita lemah, kita kena letakkan urusan kita seharian tu kepada Yang Maha Berkuasa. Jadi bila kita dah letakkan kita punya urusan kepada Yang Maha Berkuasa, pada yang ahlinya, sepatutnya kita menjadi lebih tenang. Okey? Jadi jangan ragu-ragu dalam kita nak buat apa-apa pun, kita berdoa saja, ya Allah, uruskanlah diriku, ya Allah. Ya Allah, uruskanlah pekerjaanku, ya Allah. Kalau kita berniaga, ya Allah, uruskanlah perniagaanku, ya Allah. Jadi bila kita dah serahkan atau meletak urusan-urusan kita tu kepada Yang Maha Kuasa, maka urusan kita tu menjadi lebih tenang. Hati kita menjadi lebih tenang, kita tak risau. Kita tak susah dalam nak menjalankan kehidupan kita sehari-harian. Okey, itu tips yang ketiga. By the way, saya bukanlah ustaz. Saya ni bukanlah penceramah ke apa, tak. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma share apa yang pernah saya lakukan dan apa yang pernah saya jalankan pada satu ketika dulu, di mana memang normal lah hidup kita sebagai manusia ni
naik turun, kadang-kadang gundah gulana, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita sedih. Jadi macam mana nak mencari ketenangan ni? Satu lagi tips yang saya nak kongsikan ialah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi apa juga quote yang saya bawa pada malam ini ialah segala-galanya saya petik daripada Quran dan satu hadis. Jadi dengan segala quote ni, saya tidaklah nak syarah ataupun bahaskan segala kalimah ataupun hadis ni. Kenalah cari guru yang berdekatan dekat tempat masing-masing. Okay? Jadi kalau benda semudah ABC pun kita hantar anak kita untuk pergi cari guru supaya dapat ajar pasal ABC itu, ini kan pula nak belajar pasal mencari hati yang tenang. Jadi mencari hati yang tenang tu kenalah kita mencari guru. Jadi carilah guru di tempat masing-masing. Carilah guru-guru yang sebaiknya yang boleh anda ikut supaya dapat mengajarkan anda tentang hati yang tenang. Okey. Jadi 4 tips ni gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Gunakanlah dengan cara yang paling ikhlas yang anda boleh buat. Dan janganlah anda berbuat dengan mengharapkan imbuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan saja dengan tenang. Jalankan saja dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah nanti Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan membuka jalannya. Jangan tanya saya tak pandai nak syarah. Buat saja. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih. Moga dapat disampaikan kepada rakan-rakan kita yang mengalami hati tak tenang, hati yang gundah gulana. Sampaikanlah kepada mereka. Moga-moga boleh menjadi amalan untuk mereka dan supaya mereka berjumpa dengan ketenangan hati. Okey. Sekian saja untuk kali ini. Kita berjumpa dalam siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.